Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur, kita panjat puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon pengampunan Allah, perlindungan Allah daripada segala kejahatan diri kita. Kita mohon bantuan pertolongan Allah Subhanahu wa taala untuk kita memahami kitabnya. Insya-Allah taala kita akan terus lihat peringatan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Furqan ayat yang ke-67. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي Okay, kena adjust meja sikit. Nampak terus. Alhamdulillah. Okay. Aksiden sikit. Terjadi aksiden sikit. InsyaAllah ta'ala kita akan terus tadabbur atau kita lihat pengajaran daripada surah Al-Furqan ni tentang ibadur rahman. Kita sambung semalam ini. Jadi ciri yang seterusnya, sifat ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat yang 67 ini, walladzina idza anfaqu lam yusrifu. Itu mereka ni, itu ibadur rahman ni, apabila mereka infakkan, membelanja. Infak ni belanjakan hartanya, lam yusrifu, tidak israf. Tidak israf. Nanti kita bincangkan apa makna israf. Tidak israf. Walam yaqturu. Walam yaqturu dan tidak iqtar. Tidak israf, tidak iqtar. Wa kana baina dzalika qawama. Dan mereka qawam. Jadi ini istilah-istilah yang ulama bincangkan. Apa maksud israf, iqtar dan qawam. Israf, jadi hamba Allah Rahman ni, ini kita ambil pengajaran sikit. Bila mereka belanjakan harta mereka, ini bagi orang yang ada harta lah. Bagi orang yang ada harta. Orang yang tak ada harta, dia tak belanjakan harta dia. Dia tak ada harta. Mereka bila belanjakan harta mereka, mereka tidak israf. Jadi ada 4 pendapat ulama. Banyak pendapat ulama dalam tafsir. Satu, israf ni mereka tak belanja harta mereka dalam maksiat. Mereka tak keluarkan harta mereka untuk maksiat. Itu israf lah. Siapa yang keluarkan harta untuk maksiat, dikira mereka itu musrifun. Mereka itu adalah orang yang berlebih-lebih, melampau. Kalau gitu melampau, israf bahasa kita melampau. Melampau ni bila dia habiskan atau dibelanjakan harta dia dalam maksiat. Satu. Yang pendapat yang kedua cakap israf ini dia tidak banyak, sehingga orang kata dia berlebih-lebihan. Orang ikut kepada zuruf, kepada keadaan. Kadang seorang ini dia belanja apalah, belanja kerja kahwin ke kerja apa, sehingga orang cakap macam berlebih-lebihan. Bila orang cakap dia ni melampau ke berlebih-lebihan, maka itu dah dikira banyak sangatlah. Banyak perbelanjaan dia, banyak sangat. Contohlah kita nak bagi orang jamuan makan. Tapi dengan jamuan yang banyak sangat, orang datang tak ramai.
Sehingga orang cakap banyak sangat makanan ni, banyak sangat makanan ni. Jadi itu dah dikira israf. Itu lagi satu pendapat ulama, macam masjid ke buat jamuan apa sajalah, sehingga nampak macam kita panggil macam membazir lah, membazir banyak sangat, terjadi pembaziran. Itu israf, dia israf. Pendapat ketiga, dan iaitu kalau cakap mereka belanja untuk makan ni dan untuk pakaian atau apa saja, bukan untuk kelazatan atau bukan untuk nikmat. Ini pendapat ni dia merujuk kepada para sahabat. Para sahabat ni dia tak makan untuk lazat atau untuk nikmat. Dia makan untuk apa? Untuk nak menutup kelaparan dia je. Dia makan untuk nak menutup kelaparan dia je. Nak kenyang lah, tadi lapar, makan untuk kenyang aja. Bukan nak nikmat, nak lazat-lazat. Ada orang dia makan ni kan, dia bukan nak tutup kelaparan dia je. Tapi dia makan untuk, tak tahulah, banyak macam-macam alasan untuk kelazatan, kenikmatan. Dan bila para sahabat ni dia berpakaian pula bukan untuk nak nampak cantik, untuk nak tutup aurat saja. Begitu juga dengan dalam riwayat, jika mereka nak bina rumah ini untuk apa? Untuk nak menutup, melindungi diri mereka daripada panas matahari. Itu saja. Berpakaian untuk nak menutup aurat, makan untuk nak menutup kelaparan, dan bina rumah untuk nak melindungi mereka daripada panas matahari. Jadi itu bagi mereka tu dah kira israf. Dah kira israf lah. Sehingga membazir lah, kira dah membazir. Jadi mereka tak lakukan macam itu. Ini yang susah ni. Kita tengok zuhudnya para sahabat ni, mereka tak belanja untuk perkara-perkara yang kita cakap luxury lah, untuk kemewahan, kesedapan, kenikmatan. Mereka tak gunakan duit untuk perkara itu. Dan yang keempat, pendapat israf ni adalah mereka tidak belanja bukan pada haknya. Dia mengeluarkan duit bukan pada hak dia. Contohlah, cakap kalau kita senang nak cakap, isap rokok lah. Keluar duit untuk isap rokok tu, itu israf, itu melampau, itu dah berlebih-lebih. Atau benda yang bukan pada hak dia. Hak tandas ni tak banyak sangat, hak tandas lah. Tapi kadang orang belanja untuk tandas ni banyak sangat. Dia lebih daripada hak dia. Dia belajar ikut hak dia, apa dia punya hak tu, atau bagi nafkah kepada isteri atau anak, tak melebih daripada lebih daripada haknya. Itu israf. Itu yang kita cakap macam berlebih-lebih lah, berlebih-lebih dalam perbelanjaan. Yang kedua, iqtar pula. Yaqturu walam yaqturu. Iqtar pula adalah tadi kita cakap mereka tidak belanja ni bukan pada haknya, dan mereka ni tidak akan halang duit dia, perbelanjaan mereka ni pada hak Allah SWT. Pada hak Allah, mereka tak iqtar, mereka tak kedekut lah, mereka tak tahan dari hak Allah ni. Mereka tak tahan duit mereka ni pada hak Allah, untuk nafkah anak isteri, untuk apa ni, beri sumbangan. Dia tak tahan. Itu dia cakap walam yaqturu. Kemudian pendapat kedua, iaitu mereka tak tahanlah duit mereka sampai lapar dan sampai tak berpakaian. Pendapat ketiga cakap mereka tidak menahan duit tu, perbelanjaan mereka, daripada mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Contohlah pergi umrah ke apa, nak pergi umrah, dia tahan duit dia, tak nak pergi umrah. Itu orang tu dikira iqtar. Dan keempat, dia tak kurangi hak. Kalau hak berapa hak untuk dikeluarkan, dia akan keluarkan ikut hak dia. Jadi yang di sini semua, last kali dia kata perbelanjaan mereka qawama. Qawama ni sederhana. Ada cakap qawama ni adil lah. Perbelanjaan mereka tu adil, dan infak mereka dalam ketaatan
dan mereka tahan daripada kemaksiatan. Itu dia. Dan last sekali kita cakap perbelanjaan mereka itu dalam ketaatan dan bukan dalam kemaksiatan. Itu kita di antara ciri-ciri yang Allah tekankan, ciri-ciri sifat yang mulia, yang baik pada ibadur rahman ni adalah berkenaan dengan harta, penggunaan harta mereka ni, macam mana mereka membelanjakan harta mereka. Ini yang nak kita rasa ini perkara dunia, tapi Allah SWT melihat bagaimana kita membelanjakan harta kita, sama ada kita melampau ataupun kita kedekut sangat, bakhil sangat. Bagaimana kita balancekan perbelanjaan ini yang susah, tapi saya rasa tuan-tuan dan puan-puan lagi arif lah, lebih faham macam mana nak berbelanja kan. Ni kita yang senang sangat kalau kita nak terkeluar daripada perkara israf ni adalah jangan belanja pada maksiat. Jangan belanja dalam perkara-perkara maksiat. Itu betul-betul kita kena jauhi. Jangan belanja dalam perkara yang maksiat. Dan kalau kita nak keluar daripada iqtar yaqturu tu, jangan tahan duit kita pada ketaatan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan tahan duit itu pada benda-benda yang merupakan ketaatan, takarub kita berdoa. Macam contoh, nanti kita akan masuk musim korban. Duit ada banyak. Duit dalam bank Allah beribu-ribu, 10-20 ribu, cakaplah 20 ribu ada. Korban berapa saja? Korban cakaplah 500, 600, 700, tapi dia tahan duit dia daripada ketaatan. Itu dia dah termasuk iqtar ni, yaqturu ni. Dia kedekut sangat, bakhil sangat. Ni yang kita nak kena jaga-jaga. Allah Subhanahu Wa Taala beri kita harta dan Allah nak tengok bagaimana kita berbelanja. Itu yang test dia, ujian dia. Allah bagi kita harta dan Allah nak tengok bagaimana kita belanjakan harta kita, atau bagaimana kita tahan atau kan kita belanja harta kita. Harta ni sama ada kita simpan atau kita belanja. Kalau kita belanja untuk apa, dan kalau kita simpan untuk apa. Dua-dua akan ditanya. Kemudian sifat hamba Allah Ar-Rahman ini, ibadur Rahman, walladzina la, ini sekarang tadi pada finance, pada dia punya sudut kewangan. Mula sekali dengan dia punya muamalat dengan manusia. Manusia tak sombong, dan dia tawaduk, tidak melenting. Kemudian hubungan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ibadat dia, kemudian kewangan dia. Dan Allah Subhanahu Wa Taala lanjutkan dengan walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Ini akidah mereka, tentang akidah mereka, tentang akhlak mereka ini. Dan mereka juga tidak menyembah yang lain bersama-sama Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu mereka jauh daripada syirik. Ini ciri yang terpenting sekali, iaitu mereka bukan daripada kalangan ahli syirik. Itu satu, mereka tak syirikkan sesuatu pun dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, dosa besar juga. Ini semua dalam bab mereka menjauhi dosa-dosa besar. Satu, dosa besar syirik. Yang kedua adalah wala yaqtuluna an-nafsal lati haramallah illa bil haqq, dan mereka tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya kecuali jalan yang hak, iaitu dibenarkan oleh syarak. Jadi dosa besar yang kedua mereka jauhi adalah membunuh. Yang ketiga wala yaznun, dan mereka tidak berzina. Ini tiga dosa besar ibadur rahman ni mereka tidak melakukan. Mereka jauh daripada dosa-dosa. Ini semua dosa yang besar sekali. Pernah Rasulullah SAW ditanya, dosa apa yang besar? Iaitu kamu menjadikan bagi Allah sekutu, dan kemudian kamu membunuh anak kerana takut lapar, kerana takut miskin. Dan yang ketiga, kamu berzina dengan isteri jiran kamu. Ini semua sama juga dengan ayat ni. Ini semua dosa-dosa besar sekali, di mana
kalau siapa yang melakukannya, Allah kata wa may yaf'al dzalika yalqa asama. Barang siapa yang melakukan 3 dosa besar ni, dia akan mendapat balasan daripada dosanya. Ada yang cakap asama ni adalah neraka, nama neraka, nama tempat lah di dalam neraka ni. Asama itu dia akan mendapat dia punya hukuman dia, uqubah dia, dia punya balasan dia. Bukan dapat balasan dia, akan digandakan. Yudha'af lahul azab, akan diganda baginya seksa yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Kalau dia lakukan dosa ini, wa yakhlud fihi muhana, dan dia akan kekal dalam azab itu dengan menerima kehinaan. Kalau syirik, dia terus kekal dalam neraka. Kalau yang lagi dua tu, dia ikut, kalau membunuh dengan berzina ni, dia terpulang. Kalau orang ni mati tanpa dia bertaubat, dia pernah bunuh orang, dia tidak bertaubat, dan juga dia pernah berzina, dia tidak bertaubat, lepas tu dia mati. Jadi bagaimana apa nasib dia di akhirat, itu bergantung kepada kehendak Allah SWT. Kalau Allah kehendaki, Allah ampuni dia, dan kalau Allah kehendaki, Allah azab dia. Dia boleh kena azab dan boleh dapat ampun. Syirik tak ada. Syirik tak ada pengampunan. Kalau mati je, confirm kena azab untuk selama-lamanya. Itu. Tiga dosa besar. Selepas Allah Subhanahu Wa Taala terangkan tentang 3 dosa besar ni dan azab dia yang kita seramlah, kita baca pun takut azab dia, Allah Subhanahu Wa Taala buka pintu taubat. Illa man taba, kecuali orang yang bertaubat. Wa amana, dan dia beriman. Wa amila amalan salihan, dia mengerjakan amal yang soleh. Jadi orang yang bertaubat, dia beriman dan dia beramal soleh, iaitu dia tinggalkan syirik, dia tinggalkan bunuh orang, dan dia tinggalkan berzina. Kemudian dia kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, beramal soleh. Orang ni mereka ini Allah kata faulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat. Mereka itu Allah akan gantikan kejahatan mereka dengan kebaikan. Ini ulama bincangkan apa maksud Allah Subhanahu Wa Taala convert, tuan-tuan. Yubaddil itu Allah convert kejahatan mereka kepada kebaikan. Pendapat pertama daripada Ibn Abbas, dia kata apa yang dimaksudnya di dunia. Ini di dunia. Jadi dia convert lah, macam seorang musyrik. Kalau dia bertaubat, dia masuk Islam. Jadi dia tak dipanggil musyrik, dia dipanggil mukmin. Jadi itu kata Ibn Abbas, maksudnya di dunia je dia tak digelar lagi musyrik. Dia dah dipanggil mukmin. Gitu juga kalau dia pembunuh, dia dah bertaubat, dah jalani hukuman dia tak dinamakan pembunuh lagi. Kemudian orang yang berzina, bila dia dah bertaubat daripada zina, dia hidup dalam bersih lah. Dia dah bersihkan diri dia daripada berzinaan. Jadi dia hidup dalam keadaan yang suci lah, hubungan yang suci, bukan hubungan yang keji, iaitu berzina. Jadi itu kata Ibn Abbas, Allah Subhanahu Wa Taala tukarkan orang ni daripada tempat dia yang jahat, yang buruk, Allah ganti dengan kebaikan. Itu satu pendapat. Namun ada juga pendapat kebanyakan ulama lah cakap. Banyak ulama cakap ini pun berdasarkan kepada hadis. Apa yang dimaksudkan oleh Allah SWT, Allah tukar, convert sayiat adalah dosa mereka. Jadi perkara ini adalah di akhirat nanti. Perkara ini adalah di akhirat nanti, di mana Allah Subhanahu Wa Taala tukar dosa-dosa mereka. Jadi dosa syirik, dosa membunuh, dosa berzina, dan ini umumlah apa dosa pun. Ada dosa, Allah Subhanahu Wa Taala convert, tukar dosa itu menjadi hasanat, menjadi pahala. Jadi kata Ibn Katsir, seolah-olah macam ayat ni, makin besar orang ni buat maksiat, makin besar pahala dia. Kalau dia bertaubat. Kalau dia bertaubat, Allah Subhanahu Wa Taala akan convert dosa dia menjadi pahala. Ya Allah, Allahu Akbar. Kita lihat tuan-tuan di sini.
Dan kalau kita lihat ayat ni, Allah cakap tentang mereka yang bertaubat ni daripada dosa ni, mereka adalah ibadur rahman. Ibadur rahman bukan orang yang suci, start off dengan clean sheet ajalah. Kita tengok tak pernah buat dosa, tak pernah buat kesalahan, kesilapan apa, tak ada. Kalau ini hamba-hamba Allah yang Allah redai. Allah puji mereka. Dan mereka juga adalah orang yang melakukan kesalahan yang besar. Dan kita kalau kita ke orang yang bertakwa, orang yang bertakwa ni bukan semestinya dia tak pernah buat dosa, tak. Dia buat dosa yang besar-besar. Kalau ini dosa besar, dosa syirik, dosa membunuh, dosa berzina, mereka lakukan. Tetapi mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka bertaubat. Mereka termasuk ibadur rahman. Mereka termasuk ibadur rahman. Ini pintu taubat Allah luas sangat. Di mana orang-orang ni yang dulunya, tengoklah dia punya background dia ataupun dia punya history dia, sejarah dia teruk sangat. Tapi bila mereka bertaubat aja, Allah angkat mereka. Sehingga Allah masukkan mereka dalam golongan ibadur rahman. Moga-moga kita termasuklah dalam ibadur rahman. Allah angkat mereka kerana mereka kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita underestimate, kita pandang rendah seseorang itu kerana latar belakang dia, kerana background dia. Kalau taubat dia diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, siapa kita? Siapa kita nak cakap tentang dia? Allah Subhanahu Wa Taala angkat darjat dia dengan taubat dia. Kalau apa yang difahamkan oleh ulama, ditafsirkan ulama, dia punya dosa tu di-convert tu lebih banyak daripada orang yang buat kurang dosa lah. Betul lah. Kalau dosa dia cakaplah membunuh yang besar-besar punya dosa tu, kalau yang besar ni kalau ditukar menjadi pahala, besar tak? Besar lah. Sebab itu dalam sebuah hadis, orang itu dia melihat kepada pahala besar sangat. Pahala tu ditukarlah menjadi benda lah di akhirat. Nampak di akhirat sekarang ni dosa pahala kita tak nampak. Dosa pahala tak nampak, tapi di akhirat itu menjadi macam benda, menjadi macam barang besar sangat. Orang ni cakap, dari mana ni? Dari mana pahala ni? Aku tak ada buat banyak amal. Macam mana pahala banyak? Ini dikatakan ini adalah daripada dosa-dosa kamu. Daripada dosa kamu, jadi ditukar menjadi pahala. Suka orang tu bila tengok dosanya ditukar. Jadi kita jangan pandang rendah bagi orang yang melakukan dosa-dosa besar. Kalau taubat mereka diterima, dosa mereka tu menjadi pahala mereka lagi besar daripada apa yang kita buat. Mereka dapat lagi ganjaran yang besar walaupun tak beramal. Tapi kerana di convert dia punya dosa tu, mereka dapat ganjaran yang besar dari sisi itu. Pemurahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Pemurahnya makin besar, kata Ibnu Katsir lah. Ini menunjukkan orang tu bila dia buat maksiat, makin maksiat, Allah kalau dia bertaubat, Allah tukar, Allah beri dia pahala pula. Macam dia buat maksiat tapi dapat pahala. Saya buat contoh. Ni apa pula tanya ni. Ustaz, orang yang selalu travel ke macam-macam negeri tapi umrah dan haji tak pernah dalam schedule travelnya, apakah ini ni memanglah dia duit dia tahan daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tidak melakukan dia tidak membelanjakan duit dia untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Biasanya melancong ni, kadang taat, kadang tak taat juga. Kalau umrah dengan haji confirm dia terkawal lah perjalanan tu. Tapi kalau maaf katalah, kalau pergi tempat-tempat melancong, nak tempat negeri-negeri majoriti orang kafir di barat di ini, kadang-kadang lah tuan-tuan, kadang-kadang melencong, kadang-kadang pergi tempat-tempat yang tak baik juga. Nak tengok jugalah nude beach dia lah, nak tengok juga ini, nak tengok ada menyeleweng tadinya. Jadi
yang umrah dengan haji tak nak pula dia belanjakan. Itu boleh, dia boleh termasuk dalam golongan orang yang bakhil, orang yang kedekut, bakhil dan kedekut dalam ketaatan, dalam membelanjakan harta dalam ketaatan Allah Subhanahu taala. Kemudian Allah cakap wa kana Allahu ghafurur rahimah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Menghasihani. Allah Subhanahu taala akan terima. Ini macam saya nak bawa contoh macam seorang ni. Kita nak tengok macam mana macam mana. Ada seorang ni bulan Ramadan ni. Hadis ni tentang bulan Ramadan. Seorang tua ni, seorang lelaki ni datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia cakap dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, musibah betul." Apa Rasulullah cakap? Aku dah bersetubuh dengan isteri aku pada siang Ramadan. Jadi dia tak dapat kawal nafsu dia. Dia bersatu dengan isteri dia di siang Ramadan. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak cakap banyaklah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cakap, engkau kena bagi engkau ada hamba tak? Bebaskan seorang hamba. Dia kata tak ada, aku miskin, tak ada hamba. Tak ada. Jadi Rasulullah cakap bagi 60 orang miskin makan. Bagi 60 Rasulullah kata kepada dia supaya dia berpuasa 60 hari, 2 bulan berturut-turut, 60 hari 2 bulan berturut-turut. Dia kata tak, saya tak mampu nak berpuasa, tak boleh juga. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cakap bagi 60 orang miskin makan. Rasulullah dia kata saya miskin, saya tak ada duit pun nak bagi orang makan. Saya seorang miskin. Semua tak boleh. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanya dengan sahabat, ada tak orang nak bantu orang ni? Sahabat pun bawa 2 beg, 2 kampit besar lah untuk 60 orang. Saya tengok macam goni lah, 2 kampit besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bagi dengan dia, beri kepada dia dan cakap, ini beri kepada orang miskin, orang-orang yang miskin di kampung awak. Bila dia dapat saja, dia cakap di kampung saya yang orang paling miskin. Dekat keluarga saya yang paling miskin. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudahlah, awak ambil ajalah. Dan Rasulullah ketawa, ambil aja untuk dia. Jadi seolah-olah dia buat maksiat. Dia buat maksiat, bukan kena denda, balik dengan 2 beg besar lagi. 60 orang punya makan tu. 60 orang banyak tu. 60 orang punya makan dia bawa balik untuk diri dia dengan keluarga dia. Allahu Akbar. Macam gitulah contoh ayat ni. Bila orang tu buat dosa, dia dapat pahala. Dapat pahala pula di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Ini kita lihat kasih sayang pemurah Allah Subhanahu Wa Taala, sifat pengampun Allah yang tak ada tanding lah. Kita cakap manusia pun tak buat macam gitulah. Ini Allah saja yang ada sifat macam gitu. Hamba dia dah teruk syirik kira dosa teruk sangat. Hina Allah, dia telah caci Allah, macam-macam lah dia buat dalam kesyirikan, dalam kemaksiatan. Allah Subhanahu Wa Taala tukar dosa dia kepada pahala. Kemudian ayat yang terakhir, wa man taba, orang yang bertaubat, wa amila salihan, dan beramal soleh, fa innahu yatubu ilallahi mataba, maka sungguhnya dia telah bertaubat. Sesungguhnya dia bertaubat kepada Tuhannya dengan sebenar-benar taubat. Jadi kita jangan berpetikaikan kalau orang ni dah bertaubat kepada Allah Subhanahu Taala. Biasanya taubat dengan istighfar ni, bila seorang ini bertaubat dan istighfar, dia tak ada fikir orang lain lah. Dia tak ada dia biasanya dia akan mengharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia akan cakap, tak ada orang yang boleh ampun dosa aku. Contohlah bila seorang itu dia bertaubat, seorang hamba Allah, dia buat maksiat, dia bertaubat kepada Allah, agaknya dia ada fikir tak ada orang boleh ampunkan dosa dia tak? Ibu dia, bapa dia, guru dia, ustaz dia boleh ampunkan dosa dia? Tak ada. Dia hanya terfikir Allah saja yang boleh ampun dosanya. Sebab itu bila dia bertaubat tu betul-betul dia bertaubat kepada Allah, atau dia minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lain kalau kita nak rezeki, kita doa kepada Allah nak rezeki ni, kalau banyak hutang kita doa, kadang
pada fikiran kita, aku jumpa orang ni, minta tolong, boleh apa ni, mungkin boleh aku jumpa orang ni, jumpa orang tu, minta juga, tapi kita cakap ada juga option-option yang lain. Tapi bila taubat ni, bila seorang ni bertaubat, biasanya lah direct kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itulah sama azam dia kuat tak pegang kepada taubat dia. Untuk seterusnya lah, itu dia tidak kembali melakukan maksiat itu atau tidak, itu persoalan lain. Tapi kalau dia lakukan lagi maksiat, kalau dia bertaubat lagi, Allah Subhanahu Wa Taala akan terima juga. Kalau contohlah dia bertaubat kepada Allah, kemudian dia buat maksiat lagi, padahal dia taubat lagi, awak tak boleh cakap dengan dia, awak ni ulang-ulang bertaubat. Kau ingat Tuhan suka ke? Siapa yang awak pula nak nasihat orang macam gini? Tak boleh. Dia dah bertaubat dulu dia itu. Lepas tu dia baik pula. Suara ada tapi ustaz freeze, tak apalah, janji dapat suara dah. Yang penting suara. Muka tak penting. Jadi dia dah bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu dia balik buat maksiat. Kita pula nak hina dia, nak rendahkan dia. Awak ni apa, dulu dah itu, sekarang balik pula. Tak apalah, kalau nanti dia bertaubat lagi, Allah Subhanahu Wa Taala akan terima. Kan ada hadis, orang ni dia buat salah, kemudian dia bertaubat, dia ulang lagi sampai 3 kali. Sampai 3 kali dia minta dia istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas 3 kali Allah cakap, wahai hamba-Ku, buatlah apa yang kau suka, aku akan tetap mengampunimu. Berarti apa? Dia ada apa ni? Apa kita nak cakap bahasa moden sekarang, dia tak ada limit lah, unlimited punya pengampunan dia dapat. Buatlah apa yang kau suka. Selepas 3 kali dia ulang. Jadi selama kau buat dosa dan selama kau mohon ampun kepada aku akan ampunkan kau. Itu sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita manusia tak ada. Anak kita kalau buat salah 1 kali, minta maaf mak, kita maafkan. Kali kedua, minta maaf mak, kita nak rasa macam berat sikit, maafkan dia. Kali ketiga, apa kita, kau ingat aku main-main ke? Kau main-main dengan aku ke? Kita dah, kau main-main ke? Kita dah marah pula. Tapi tak begitu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Selama hamba itu buat dosa, selama hamba itu bertaubat, Allah Subhanahu Wa Taala akan terima taubatnya. Moga-moga kita pada malam-malam terakhir ni kita minta ampun, kita bertaubat atas dosa-dosa kita ni. Allahu Akbar, dulu jahil, dulu dalam keadaan jahiliah, dulu keadaan tak kenal Islam, macam-macam perkara yang kita buat. Kita mohonlah Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni dosa-dosa kita yang lalu. Kita berazam, kita bertaubat, tak mengulangilah dosa-dosa kita yang lalu. Moga Ramadan ini ataupun akhir malam Ramadan ini merupakan pengampunan bagi kita. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.